Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 4 Disember bersama saya Nazira Syariat dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isa. Dan kita saksikan tajuk utama malam ini. Zionis berundur dari utara Gaza, desak penduduk ke selatan. Juga lebih 60% kediaman hancur. Serangan di Gaza yang menghampiri 2 bulan sudah memusnahkan lebih 60% kediaman di Gaza. Kebanyakan kejiranan hancur dan setiap rumah dikatakan ada mayat. Sejak gencatan senjata sementara 7 hari berakhir Jumaat lalu, Zionis terus menghentam Gaza. Dalam tempoh 3 hari lalu, lebih 800 rakyat Palestin telah terkorban. كمان زي ما انت شايف الكل قاعد الكل في بيتهم مأمن حاله قاعدين لا عنا ولا مقاومة ولا غيره في الظهر ما اتفاجئنا احنا قاعدين مع اولادنا زي العالم ما بنشوف الا صواريخ بتنزل على الدار على دار جيراننا طلع زي ما انت شايف مسحوا المنطقة كلها من كل منطقة بتطلع شهيد من كل دار بتطلع شهداء الدار مليانة لحتى الان شهداء اكثر من 50 شهيد موجودين معظم الموجودين اطفال ونساء يعني ايش اقول لك ايش ذنبهم هذول الاطفال ايش ذنبهم لا اله الا الله. Zionis telah berikrar bahawa perang akan berlangsung lebih lama selagi matlamat mereka belum tercapai, terutama untuk menghapuskan Hamas. Sayap tentera Hamas Brigade Al-Qassam memaklumkan tentera Israel sudah berundur dari bahagian utara Gaza. Kumpulan pejuang itu menyifatkan operasi rejim Zionis sebagai gagal dan mengatakan sebanyak 70% anggota tentera Israel di utara kini sudah tiada. Dalam serangan bertali arus yang dilancarkan Israel, dilihat cubaan untuk mengusir penduduk dari utara wilayah itu ke selatan. Sementara itu, Hamas mengecam United Kingdom UK kerana merancang untuk melancarkan pengawasan melalui udara ke atas semenanjung Gaza. Kononnya untuk membantu mengesan tawanan Israel. Pada Sabtu lalu, Kementerian Pertahanan UK mengesahkan bahawa tenteranya melakukan penerbangan pengawasan ke atas Gaza. Dalam pada itu, pegawai Hamas Osama Hamdan yang berpangkalan di Lubnan mendedahkan Israel cuba memancing orang awam Gaza ke selatan untuk memerangkap dan membunuh mereka di kawasan itu. Jelasnya, desakan berterusan untuk rakyat pergi ke sana adalah satu rancangan serta perangkap yang dirancang. Serangan baru Zionis yang tertumpu di Han Yunis akan dipeluas dengan alasan kononnya wilayah itu merupakan kubu kuat Hamas. Perkara itu turut disahkan jurucakap Israel. الضربات الإسرائيلية ترتكز الآن على منطقة خان يونس وهي معقل معروف لأوكار حماس. نؤكد على أن رقعة الضربات الإسرائيلية على حماس سوف تتوسع. Serangan dahsyat di Han Yunis masuk hari ketiga sejak perang Israel-Hamas bersambung semula selepas gencatan senjata tamat pada Jumaat. Hospital An-Nasir di Han Yunis kembali sesak dengan 1,000 rakyat Gaza yang cedera dihantar ke hospital berkenaan untuk mendapatkan rawatan. Sementara itu, penduduk di Han Yunis mula meninggalkan kawasan itu susulan amaran Israel agar berpindah lebih jauh ke selatan. بكوا يانا نلحق على رفح وين بدنا نروح بعد رفح وين بدنا نروح روحنا رفح وين بدنا نقعد ما فيش خيم ما فيش اي حاجه نقعد فيها ما فيش مواصلات ما فيش شيء انت بتتكلم على 2 مليون تمام كيف بدهم يروحوا وين بدهم يروحوا هذول ال 2 مليون قطاع غزه. Penduduk juga mendakwa tiada tempat selamat di Gaza. Malah, bantuan juga tidak sampai kepada semua mangsa perang. Selain itu, penduduk juga dibelenggu ketakutan kerana lokasi yang sebelum ini dikatakan selamat tetap menjadi sasaran serangan. Dalam pada itu, PBB memberi amaran lebih 1 juta pelarian berisiko melarikan diri ke sempadan Mesir, ekoran peperangan yang memasuki bulan kedua.
Menurut Ketua UNRWA Philip Lazzarini, sekiranya pertempuran berterusan, penduduk Gaza yang melarikan diri ke bahagian selatan akan melepasi sempadan. PBB menganggarkan seramai 1 juta orang termasuk 100,000 dari utara. Kenyataan itu dibuat ketika Israel meneruskan semula serangan ke atas semenanjung Gaza selepas jeda kemanusiaan selama seminggu berakhir. Israel melancarkan serangan udara dan darat tanpa henti ke atas semenanjung Gaza sejak 7 Oktober lalu. Lebih 15,000 orang terbunuh termasuk 6,150 kanak-kanak dan 4,000 wanita. Sementara itu, Hospital Medan Emirat Arab Bersatu UAE di Gaza mula menyediakan perkhidmatan rawatan kepada penduduk di semenanjung Gaza. Kemudahan itu adalah sebahagian daripada usaha UAE di bawah misi kemanusiaan Golden Night Tree yang bertujuan untuk meringankan penderitaan rakyat Palestin selain menyokong sistem penjagaan kesihatan di semenanjung Gaza. Hospital itu dilengkapi 150 katil bilik pembedahan untuk melakukan pelbagai jenis pembedahan seperti pembedahan am, pediatrik serta vaskular dan dikendalikan oleh pasukan perubatan UAE. Ia turut mempunyai unit rawatan rapi untuk orang dewasa dan kanak-kanak, jabatan anestesia dan klinik khusus termasuk perubatan dalaman, pergigian ortopedik, sekretari perubatan keluarga pediatrik dan ginekologi. Turut ditawarkan kemudahan imbasan siti, makmal, farmasi dan pelbagai perkhidmatan sokongan perubatan. Kaki tangan perubatan yang bertugas termasuk tenaga terlatih dan berkelayakan dalam pelbagai bidang perubatan selain daripada sukarelawan perubatan. Walaupun dirinya sendiri terperangkap di celah runtuhan bangunan 5 tingkat di Gaza, seorang remaja perempuan Palestin tetap memikirkan keselamatan ahli keluarga yang lain. Alma, 13 tahun, meminta orang ramai menyelamatkan keluarganya dahulu yang turut tertimbus di bawah runtuhan. Remaja yang diselubungi debu itu tetap tersenyum ketika orang ramai berjaya menemuinya dalam runtuhan selepas bangunan kediamannya dibedil tentera Zionis. طب انتوا مين يا ألمة؟ في صداقة عليكم؟ طب عايشين يا ألمة معك؟ ايش يا ألمة؟ ساعدتني ابويا واخواتي وستي في كل حاجه 7 سنه. حاضر واحده بدي سمك. حاضر ألمة شوف الام وين هرجت ألمة وين اخواتك جنبك؟ طلع علي اخواتي هنا. هذه امي هنا وامي هنا. Bagaimanapun, nasib ahli keluarganya yang lain tidak diketahui. Serangan udara, darat dan laut rejim Zionis menyebabkan ratusan ribu unit kediaman musnah. Sejak gencatan senjata berakhir 4 hari lalu, pasukan penyelamat serta penduduk terpaksa mengeluarkan mayat dengan menggunakan tangan ekoran kekurangan jentera dan peralatan. Every day we tell each other that this day will be the last, and tomorrow we all can go home free, and all this will finally end. Palestine, tomorrow will be free. Palestine, tomorrow will be free. No mother, no father to wipe away my tears. That's why I'll cry. I feel scared, but I won't show my fears. I keep my head high, deep in my heart. I'll never have any doubt that Palestine, tomorrow will be free. Palestine, tomorrow will be free. Kredit e-Madani boleh mula tebus hari ini. Kerajaan Pahang menyasarkan kutipan RM1 juta untuk tabung Palestin. Menteri Besarnya Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail berkata, setakat ini tabung yang dilancarkan sejak 28 Oktober lalu itu sudah berjaya mengumpul lebih RM700,000.
Menurut Datuk Seri Wan Rosdi, setakat ini beliau belum memutuskan tempoh untuk menutup kutipan tabung untuk Palestin itu memandangkan situasi di sana masih berlaku peperangan. Sekiranya kutipan itu tidak mencapai sasaran yang ditetapkan, kerajaan negeri akan menambahnya. Kita ada kutipan derma. Tahun lepas kita bagi 700,000, tahun ini kita bagi 1 juta. Dan ianya insyaAllah akan sampai kepada Palestin lah. Dan kita ada syarat-syarat dan peraturan tertentu. Dan kita akan serah sendiri sumbangan kita itu kepada negara Palestin. Kita tidak melalui orang tengah. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas pembentangan Belanjawan Pahang 2024 di mesyuarat kedua penggal ketiga Persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Pahang ke-15 di Wisma Sri Pahang di Kuantan. Sidang Dun Pahang hari ini juga sebulat suara meluluskan usul mendesak bantahan terhadap kekejaman, kezaliman serta keganasan rejim Zionis di bumi Palestin. Isu rombakan Kabinet Kerajaan Perpaduan. Pensyarah Kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi Mara UiTM, Dr. Mazlan Cik Soh berpandangan perkara itu tidak akan berlaku dalam masa terdekat biarpun kabar angin itu sudah bertiup kencang sejak Oktober lalu. Kita tak nampaklah maknanya kata benda itu akan berlaku dalam masa yang terdekat, tetapi saya fikir selesai beberapa pilihan rakyat kecil, selesai beberapa pemilihan agung parti di dalam komponen kerajaan perpaduan. Saya rasa mungkin sudah sampai masanya Perdana Menteri memikirkan ataupun meneliti dengan agak serius usaha-usaha untuk rombakan kabinet itu dilakukan. Katanya desas-desus itu agak lama sekitar Mei lalu dan ia kembali diperkatakan selepas kematian Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Datuk Seri Salahuddin Ayub pada Julai lalu. Katanya banyak perkara perlu diteliti semula sebelum kabinet baru dibentuk. Sementara itu mengulas mengenai penggantian jawatan Menteri PDN, beliau berkata ia perlu diisi segera kerana jika mengambil masa yang terlalu lama, ia akan mengganggu fokus dan konsentrasi kementerian berkenaan. PM bagi saya kisahlah untuk melihat dengan lebih jelas supaya pengisian itu dapat dilakukan dalam masa yang terdekat supaya fokus kementerian itu lebih jelas dan tentu sekali saya harap sesiapa juga yang dilantik itu hendaklah faham bagaimana gerak kerja dan juga tabik urus yang sepatutnya lah yang diambil dalam memastikan hasrat dan juga aspirasi PM dan juga kerajaan Madani dapat dicapai. Orang ramai yang layak boleh mula menebus kredit e-tunai e-Madani sebanyak RM100 bermula 8 pagi hari ini sehingga 11.59 malam 20 Februari 2024. Kredit RM100 e-Madani itu boleh digunakan untuk sebarang transaksi secara fizikal di 1.8 juta peruncit atau perniagaan di seluruh negara melalui e-dompet pilihan atau kod QR Duit Now. Kredit e-tunai yang memanfaatkan lebih 10 juta rakyat Malaysia itu boleh digunakan untuk pembelian fizikal melalui penyedia perkhidmatan e-dompet terpilih iaitu MAE, Settle, ShopeePay dan Touch and Go e-wallet. Kerajaan menegaskan nilai kredit e-Madani tidak boleh digunakan bagi pemindahan peer-to-peer atau penebusan tunai. Menurut Kementerian Keuangan, pihaknya tidak akan bertanggungjawab jika terdapat kehilangan kredit akibat pemindahan peer-to-peer. Program e-Madani diluncurkan bertujuan menggalakkan ekonomi digital dan memupuk budaya pembayaran tanpa tunai. Program sehingga Februari 2024 ini akan memanfaatkan 10 juta rakyat dewasa yang layak meliputi B40 dan M40. Kerajaan memperuntukkan RM1 bilion bagi program ini. Tarik jenazah suami 100 meter dalam banjir.
Alhamdulillah masih bersama Berita Al-Hijrah. Penduduk di Kelantan dinasihat supaya memantau anak-anak mereka pada musim banjir bagi mengelak berlaku sebarang insiden yang tidak diingini. Menteri Besarnya Datuk Muhammad Nasruddin Daud berkata, banjir yang melanda negeri itu ketika ini telah merekodkan 3 kematian kanak-kanak akibat lemas. Tambahan pula musim banjir ini, mana kita kena bagi penumpuan satu patuh kepada anak-anak. Jangan biarkan. Mana orang kampung dia besar, jangan lepas mata lah. Jangan lepas. Mana anak tu sentiasa ada apa kita. Kita tahu dia duduk di mana. Rumah ni yang berlaku ni kadang-kadang pagar air ni sebelah rumah. Rumah tidak dikunci. Anak-anak kecil dibiarkan gitu. Jadi kita harap supaya semua ibu bapa lah mengawasi anak-anak mereka supaya tidak ada lagi mangsa dalam musim banjir pada tahun ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas melawat mangsa banjir di Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan Gual Tinggi Rantau Panjang hari ini. Pada lawatan berkenaan, Datuk Muhammad Nasruddin turut menerima 1,500 kit keperluan asas yang disumbangkan Yayasan Petronas untuk diagihkan kepada mangsa banjir di Kelantan. Sementara itu, mangsa banjir berkata mereka bimbang dengan keselamatan anak-anak. Selain air banjir yang tercemar juga boleh mendatangkan ancaman kesihatan. Selakat ni tak ada main lah sebab benda tu cemar mungo daripada sungai. Kita pun tak tahu dia tu apa dia ngalir, tak tahu cemar lah. Mungo kulit ni sensitif seeloknya jangan main air lah. Setahun dengan 2 tahun. Saya memang tak boleh pun main air banjir. Ya, duduk sini lebih selamat lah. Secara keseluruhannya, setakat jam 2 petang tadi, jumlah mangsa banjir meningkat sedikit kepada 4,631 orang berbanding 4,530 orang malam semalam. Kesemua mangsa daripada 1,508 keluarga berlindung di 12 PPS melibatkan 2 jajahan iaitu Pasir Mas dan Tanah Merah. Sementara itu, laman web Public Info Banjir melaporkan paras air Sungai Golok di Rantau Panjang makin berkurangan hari ini, namun masih melepasi paras bahaya dengan bacaan 9.92 meter berbanding 10.17 meter malam tadi. Baik, bimbang mayat suaminya dibawa arus deras banjir, seorang isteri nekat menarik jenazah tersebut sejauh 100 meter hingga ke rumahnya. Nur Zubaila Ramli, 36 tahun berkata dia terpaksa berbuat demikian ekoran tiada kudrat untuk mengangkat jenazah suaminya ke perahu. Kejadian berlaku di Kampung Bakat, Rantau Panjang kira-kira jam 2 petang tadi. Sebelum insiden, Nur Zubaila diberitahu salah seorang penduduk kampung bahawa suaminya Muhammad Kamarudin Muhammad Yahya 44 tahun terjatuh daripada perahu. Dia kemudian terus bergegas ke lokasi kejadian dan melihat suaminya yang hampir tenggelam. Dengan kudrat yang ada, dia memegang leher suami dan menarik jasadnya sejauh 100 meter untuk sampai ke rumah kerana tidak terdaya untuk mengangkat mangsa ke dalam perahu. Sebaik sampai di rumah, Nur Zubaila bersama 4 anaknya mengangkat jenazah suaminya ke dalam rumah sementara jiran meminta bantuan pihak bomba. Nur Zubaila berkata mereka sekeluarga sudah berpindah ke Pusat Pemindahan Sementara PPS di Sekolah Kebangsaan Gual Tinggi semalam. Bagaimanapun, sekitar jam 12 hari tadi, suami mengajaknya pulang sebentar melihat rumah sambil mengangkat pukat. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Pasir Mas, Asisten Komisioner Kama Azural Mohammed menerusi satu kenyataan media mengesahkan ada menerima laporan berkaitan kejadian terbabit. Anggota bertugas membawa jenazah ke unit forensik Hospital Pasir Mas HPM untuk tujuan bedah siasat dan kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Polis meminta orang awam yang mempunyai maklumat mengenai penemuan mayat bayi perempuan di pesisiran pantai Queens Bay Bayan Baru semalam tampil membantu siasatan. Mayat bayi perempuan yang masih sempurna itu dipercayai dibuang dan ditemui di atas bongkahan batu dalam keadaan tanpa pakaian dan tertiarap di atas batu pada jam 5.55 petang.
Ketua Polis Daerah Barat Daya Superintenden Kamarul Rizal Jenal berkata siasatan mendapati bayi berkenaan dipercayai dibuang sebelum mayatnya dihanyutkan arus laut sehingga terdampar di tepi pantai berkenaan. Mayat bayi itu kemudian dihantar ke Hospital Pulau Pinang HPP untuk proses bedah siasat. Setakat ini, kes disiasat di bawah Seksyen 318 Kanun Kesiksaan. Kamarul Rizal meminta orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung kes berkenaan untuk menyalurkan maklumat kepada pihak polis dengan menghubungi balai polis atau tampil ke balai polis berdekatan. Empat lelaki termasuk 3 beradik didakwa di Mahkamah Session Kuala Kangsar hari ini atas pertuduhan merogol seorang kanak-kanak perempuan berumur 11 tahun secara berkumpulan di Greek bulan lalu. Kesemua tertuduh berusia 23, 17, 16 serta 14 tahun itu bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Menurut pertuduhan, kesemua mereka didakwa bersama-sama merogol mangsa dalam bilik di sebuah rumah di Kampung Pahat Luar Gerik pada awal November lalu. Mereka dituduh mengikut Seksyen 375B Kanun Kesiksaan yang memperuntukkan hukuman penjara tidak kurang 10 tahun dan maksimum 30 tahun jika sabit kesalahan. Sementara itu, 2 lagi abang kepada 3 beradik berkenaan turut didakwa atas kesalahan melakukan amang seksual terhadap mangsa sama. Bagaimanapun, kedua-dua tertuduh yang berusia 31 dan 25 tahun mengaku bersalah selepas pertuduhan dibacakan. 22 Januari tahun depan ditetapkan untuk sebutan semula kes, sementara menunggu laporan psikiatrik, lantikan peguam dan keputusan kes bagi amang seksual fizikal. Media sebelum ini melaporkan 7 lelaki termasuk 5 adik-beradik ditahan polis selepas disyaki terlibat kejadian rogol bergilir-gilir seorang kanak-kanak perempuan berusia 11 tahun di Gerik. Tangkapan terhadap suspek berusia 13 hingga 31 tahun dibuat selepas menerima laporan yang dibuat ibu mangsa sekitar jam 9.26 malam pada 20 November lalu. Siasatan mendapati kejadian berlaku pada 3 November lepas sekitar jam 2 petang turut disaksikan oleh adik mangsa berusia 9 tahun. Laporan itu mengakhiri berita Al-Hijrah malam ini. Saya Nazirah Syaringat dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isa. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.